أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أن الله يجعلنا وذريتنا وجيراننا أجمعين من عباده المتقين الصالحين الثابتين على القدم القويم وفي الصحبة هذا الرسول الكريم، ويدخلنا وإياهم في حزب أهل الله المفلحين، ويمن بالشفاء ولطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة، ويجعلنا وذريتنا من الرادين المرضيين الهادين المهديين. ومن حضر هذا جمع الكريم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين. ومن حضر هذا جمع الكريم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين. ومن حضر هذا جمع الكريم يكتبه الله من عباده المتقين الصالحين. وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين، ويكتبنا وذرياتنا في ديوان عباده المتقين، ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الحمد لله رب العالمين الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء، واختار أيضا منهم الزهاد والحكماء والكرماء، وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء، وأذاقهم لذة مناجاة من الأرض والسماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Kita terus masuk, nanti doa baru kita baca ila hilastul firdausi ahla. Kita masuk pada pengajaran yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa anfa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Qala al-musannifu, pengajaran yang ke-45. Berkata ulama radhiyallahu ta'ala anhum, telah berkata ulama, mudah-mudahan Allah memberi redha-Nya kepada sekalian mereka itu ulama. Hai anak Adam, lazimkan oleh dirimu diam supaya dinamai akan dikau orang yang berakal. Kerana orang yang berakal itu tiada berkata iya, melainkan kerana suatu hajat yang tidak dapat tidak. Berhenti dia dekat situ ya. Bukan kerana suatu hajat yang tidak dapat, bukan. Kerana suatu hajat yang tidak dapat tidak. Maksudnya tidak dapat tiada tu maksudnya tidak dapat tidak. Tak dapat tidak mesti cakap juga. Maksudnya apa? Bukan, maksudnya
penting lah, benda penting. Tak dapat tidak mesti cakap. Jadi benda penting. Jadi yang tak dapat tidak, atau kerana satu perkataan yang memberi nasihat. Kalau perkataan tu tak dapat tidak, mungkin kita mempunyai hajat yang kalau tak buat ni nanti mungkin kita sakit atau celaka atau apa. Itu yang tak dapat tidak. Tapi kalau kerana nasihat, itu putik putik tunas dia tu daripada cinta. Sebab sayang kat anak kita nasihat kan. Sebab sayang kat masyarakat kita nasihat. Sebab sayang kepada murid kita nasihat. Jadi kerana nasihat. Dan fikir, melainkan pada afiat dunia. Tadi dia kata kerana perkara yang tak dapat tidak, ataupun kerana memberi nasihat, ataupun kerana fikir melainkan pada afiat dunia. Maksudnya kita nak bercakap tu pada kesihatan atau afiat akhirat. Dekat situ afiat dunia dan akhirat. Dan akhirat tu maksudnya afiat akhirat. Maksudnya kebaikan untuk dunia seseorang, juga kebaikan untuk akhirat seseorang. Hai orang yang berakal. Sekejap sebelum kita masuk hai orang yang berakal, kesimpulan daripada jumlah yang kita baca tadi, dia sebut apa yang disuruh? Lazimkan diam. Lazimkan diam, hanya cakap barang yang penting, yang perlu, ataupun benda yang mendatangkan kebajikan. Benda yang mendatangkan kebajikan juga, benda yang mendatangkan kebajikan itu, dia ada syarat dan arkan. Dia ada syurut dan arkan. Syurut tu maksudnya ada beberapa syarat-syarat. Arkan tu maksudnya ada beberapa rukun-rukun. Jadi bila kita kata nak dakwah kan, dakwah tu kan kita bercakap dengan kebajikan, dakwah kan. Kita nak cakap kebajikan. Kadang-kadang barang yang kita nak dakwah tu ada kaitan dengan diri kita. Kadang-kadang benda yang kita nak dakwah tu tak ada pun, tak terkena pun kat diri kita. Contoh yang saya nak sebut, kalaulah yang ada kaitan dengan diri kita, contoh macam ni. Saya kerja kedai Kak Aisyah. Lepas tu saya kerja dengan Kak Aisyah kata kedai saya ni banyak sangat. Jadi kedai yang saya kerja dengan Kak Aisyah ni, Kak Aisyah nak serahkan kepada saya punya nak serahkan pengurusan dia kepada pengurus saya. Pengurus dia Kak Zainab. Okey, Kak Zainab jadi pengurus. Sekarang dekat kedai Kak Aisyah tak ada. Jadi Kak Zainab dengan saya kerja sesama. Tapi Kak Zainab pegang amanah, tapi saya tengah-tengah kerja, katalah kami ni buat kedai tu kedai jahit lah, contoh kedai jahit langsir. Sepatutnya bila ambil order, saya pandai jahit langsir, Kak Zainab pun pandai jahit langsir, Kak Aisyah pun pandai. Tapi sekarang Kak Aisyah dia dah jadi bos besar, dia tak jaga dah lagi. Jadi saya dengan Kak Zainab. Kak Zainab ni saya punya bos. Tapi bila datang order, saya tak masukkan order tu dekat kedai. Saya masukkan order tu dekat saya secara peribadi. Kak Zainab tahu. Kak Zainab tahu. Jadi sekarang saya ni garang. Saya boleh pukul orang kalau saya tak suka. Saya boleh pukul orang. Jadi Kak Zainab dia tengok, ni jahat ni orang ni kan. Orang ni ambil order sendiri. Sepatutnya order tu kena masuk dalam kedai. Ini saya sendiri. Jadi bila orang tu nak bayar, masuk akaun saya kata. Jadi Kak Zainab nampak. Tapi sekarang ni Kak Zainab dia saya lupa, saya pula dengan Kak Aisyah ni bau-bau bacang. Tu cerita dia pula. Saya ni dengan Kak Aisyah bau-bau bacang. Jadi saya dengan Kak Aisyah rapat, tapi Kak Aisyah tahu saya memang tak boleh percaya. Satu, Kak Aisyah bagi kat Kak Zainab. Okey, sekarang Kak Zainab dia nak report kat Kak Aisyah ke tidak? Agak-agak perempuan, Kak Aisyah lebih percaya saya ke lebih percaya Kak Zainab? Tapi air dicincang tak putus. Salah tu tak salah. Okey, tapi andai kata Kak Zainab report kat Kak Aisyah tak boleh terima. Kak Aisyah tak boleh terima sebab ada bau-bau bacang. Tak boleh terima. Jadi yang jadi mudarat siapa? Kak Zainab. Dekat situ
Yang saya nak fokus dekat situ adalah pada masalah arkan dan syurut dan arkan dakwah. Jadi salah satu daripada rukun dakwah ataupun salah satu daripada syarat nak mengesahkan dakwah, kita nak berdakwah tu tidak sampai dakwah, kalaulah dakwah tu kita nak berdakwah dan kita datang mudarat, dakwah tu jadi tak wajib. Jadi tak wajib Kak Zainab bagi tahu Kak Aisyah. Tapi kalau Kak Aisyah memang tak kisahlah kan, kalau memang Kak Zainab nampak, Kak Zainab kena bagi tahu. Jadi yang duduk pada situasi Kak Zainab, dia tidak jatuh subhat tak jatuh. Bersubhat tak jatuh. Sebab dia tak boleh report. Kalau dia report nanti dia kena. Boleh faham? Jadi dakwah ni, satu saya kata dakwah ni, kita macam tempoh hari yang minggu lepas, kita masuk pada masalah sangka baik, betul tak? Sangka baik pun orang tak tahu macam mana cara sangka baik, sampai benda yang disangka baik itu mendatangkan dosa kepada dia ataupun mendatangkan mudarat pada dia hasil daripada sangka baik. Begitu juga dengan dakwah tadi. Dakwah tu bila tak pandai cara kita nak berdakwah, kita tak pandai cara, maksud saya tak kenal rukun dan syarat dia, rukun dan syarat dia. Bila tak kenal, kita pun dakwah kesudahannya kita yang celaka, padahal hukum dakwah kat situ tak jatuh wajib. Understand? Cuma tidaklah jatuh haram. Harus dia berdakwah. Kalau dia pendekar, kata yang Kak Zainab ni, kalau saya lawan dia boleh dia boleh bersilat, tu tak apalah. Ataupun tak datang mudarat pada dia, Kak Aisyah lebih percaya pada dia, tak apa. Okey, boleh? Okey, jadi satu saya kata, ini saya sebut ni perempuan sebab saya nak perkara ni sampai kepada masyarakat, sebab benda ni berlaku dalam masyarakat. Sebab kita di antara dua, yang pertama untuk mentaati syariat, dan yang kedua persaudaraan pun kena jaga. Tapi adakah kita mesti menjaga persaudaraan sampai kita buang syariat, ataupun kita kena jaga syariat sampai kita bantai semua, kita salahkan orang semua? Betul tak? Jadi kita nak kena tahu, kalau selagi benda tu boleh dilepaskan oleh syariat, seperti dakwah tadi. Dakwah tadi hukum, asal hukum adalah fardu. Sama ada di fardu ain, fardu kifayah, dia fardu. Fardu tu maksudnya wajib. Jadi dia hukumnya fardu wajib. Tapi bila dia jadi tak wajib? Boleh nampak? Jadi jangan kita, ini wajib, kita pun desak kesudahannya bergaduh. Jadi nak kena tahu dia punya langkah-langkah dia tu. Cuma saya sebutkan satu je daripada syarat ataupun daripada perihal syarat dan rukun dia tu. Selebihnya nanti kalau ada masa saya bukakanlah. Dia ada dalam kitab, kalau tuan-tuan nak baca pun senang. Dalam kitab Syiarus Salikin. Dalam kitab Syiarus Salikin, kitab Jawi pun. Kitab Jawi lah. Kita Rumi pun ada, tapi kalau Rumi dia mahal sangat. Sebab Rumi dia ada, tak salah saya, 4 jilid ke 6 jilid. Tapi kalau Jawi dia 2 jilid 4 juzuk. Jadi setiap satu jilid ada 2 juzuk. Macam tu cerita dia. Jadi boleh faham pada masalah dakwah tadi tu. Sebab dekat sini dia kata jangan seboleh-bolehnya kita banyakkan diam, melainkan pada dakwah, pada apa tadi? Pada perkara yang tak dapat tidak, barang yang kita berhajat sangat, ataupun dakwah, ataupun barang-barang, ataupun perkataan kebajikan. Okey, tengok ya. Okey, baru kita sepatutnya memanglah dia boleh bagi nasihat, tetapi kadang-kadang situasi yang saya sebut ni, kadang-kadang Kak Aisyah pun dia tahu. Dulu waktu saya kerja dengan dia tengok counter kan, asyik short je kan, short. Bila dah marah-marah pun saya buat tak tahu je. Suka hati aku lah, kata dia kan. Jadi Kak Aisyah pun kata aku pun dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Kadang-kadang situasi berlaku macam tu. Jadi suatu saya kata, sebab kita kadang-kadang kita rasa kebenaran mesti ditegakkan, kesudahannya kita nak berpaksa-paksa untuk menegakkan kebenaran, padahal benda tu ada dia punya aturan daripada agama, kita tak ikut dan kita langgar, kesudahannya keluarga kita yang pecah. Selagi boleh jaga keluarga, barang yang boleh dimaafkan oleh syariat, kita pakai yang itulah. Tengoklah keperluan. Kalau perlu buang-buanglah. Gantikanlah kalau perlu. Kalau boleh cara baik, kalau tak boleh cara baik, cara tak baik. Lebih kurang. Jadi yang saya sebut tadi tu kan macam, walaupun dia belah bawah kan, dia belah kedai, dia belum masuk lagi
pengurusan bot syarikat ke apa tak masuk lagi. Tapi dekat semua tu perempuan kan ada, betul tak? Ada. Ha? Tak melibatkan kalau yang tak ada kalau tak ada Quran, report je lah. Sebab dobit kita bukan masalah ada keluarga ataupun tak ada keluarga. Dobit kita adalah ada mudarat ke tak ada mudarat. Katalah macam ni. Katalah sekarang ni tadi mudarat yang saya fokus, saya tersilap tadi. Saya cakap pasal yang lawan-lawan pula kan, gaduh-gaduh pula. Mudarat yang saya fokus ialah mudarat Kak Zainab kena buang kerja sebab mesti Kak Aisyah sayang saya, bobo bacang. Kan? Itu mudarat. Okey, sekarang katalah saya dengan Kak Aisyah tak ada hubungan pun. Tapi Kak Zainab takut kalau dia report saya kena buang kerja, kereta dia habis, rumah dia kena cat ke apa ke nanti. Itu dia takut. Itu pun termasuk daripada mudarat yang dia pun tak wajib untuk dia amar makruf nahi mungkar. Boleh faham? Boleh ke? Macam tu je. Jadi nak kena tahu ya. Jadi agama kita ni agama berkaedah perempuan. Jadi kita walaupun disuruh berekonomi, tapi kita ada bab muamalat. Tak boleh kita berekonomi main bantai aja sampai kita yang haram-haram kita sapu semua, kan tak boleh. Kan? Jadi disuruh berekonomi tapi kita ada aturan dia muamalat. Macam tadi juga kita disuruh dakwah tapi ada arkan dan syurut, ada syarat dia. Arkan dan syarat, rukun dan syarat. Begitu juga kita disuruh mengembangkan zuriat, kita disuruh bermasyarakat, kita disuruh berkeluarga, tapi jalannya jalan ni nikah. Tak boleh kita jadi macam kucing. Apa semua dibantainya, tak boleh gitu. Jadi kita suruhan yang Allah bagi ataupun yang disuruh oleh syariat kita, jalan ada. Tegahan yang Allah bagi juga jalannya ada. Boleh? Jadi kita ikut jalan dia tu. Jadi suatulah antara lah perempuan ya. Antara yang boleh kita kaitkan kepentingan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak tahulah kita macam mana jalan dia. Okay, baru kita masuk hai orang yang berakal. Jadi kesimpulan yang atas tadi tu, cuma saya bawakan masalahnya. Kesimpulan yang atas tadi tu yang disuruh kita supaya kurang cakap. Hai orang yang berakal, ikatkan olehmu lidahmu, melainkan kerana menyebut perkataan yang benar, atau kerana melarangkan daripada pekerjaan yang sia-sia, atau kerana menyebutkan sesuatu perkataan hikmah, atau mengucapkan syukur kepada nikmat Allah. Okey. Sekarang dia kata mengucapkan perkataan yang benar itu dakwah. Kerana mana tadi? Benar, atau kerana melarang daripada yang sia-sia itu nasihat ataupun nahi mungkar. Nahi mungkar ni kepada barang yang haram qata', barang yang haram secara qat'i. Ataupun barang tu barang sia-sia, seperti satu orang tu suka dia bertugas sebagai tukang lawak. Jadi dia itu juga orang yang disuruh untuk kita menegur. Maksudnya wajib juga kita tegur supaya jangan dia buang umur dia dengan lawak-lawak. Walaupun lawak ni perempuan secara besar dan secara serius agama kita melarang. Tetapi bukanlah disuruh kita serius sampai jumud, tak ada. Sebab Nabi sendiri adalah orang yang bergurau. Bahkan ketika zaman Nabi ada sahabat Rasulullah, dalam Musnad Ahmad disebut ada sahabat Rasulullah yang memang kaki mendajal. Dan tahu menajal? Dia bukan mengusik, cik. Tengok Kak Zainab ni rajin sangat pergi kuliah ni kan. Saya pergi pancit dengan tayar dia. Itu dajal. Itu bukan zaman sekarang ni, zaman Rasulullah. Ada sahabat tu macam tu. Dia sahabat Rasulullah. Tapi minum arak. Nabi marah. Tapi bila Nabi marah, sahabat-sahabat lain laknat dia. Bila sahabat-sahabat lain laknat dia, Nabi marah pula. Nabi kata jangan laknat dia sebab Allah sebab dia tu dikasihi oleh Rasul, Allah dan Rasul. Macam apa kan? Orang tu minum arak. Nabi marah dia minum arak sebab Islam kan. Kita kan Islam. Allah dah tak kasi dia minum arak, janganlah minum arak, tunggulah mati besok kan. Jadi dia minum kat arak.
Nabi marah. Bila Nabi marah, sahabat tengok Nabi tak suka sangat orang yang langgar syariat ni kan. Minum arak dosa besar pun. Bukan dosa kecil-kecil, dosa besar. Kerja minum arak. Jadi apa? Bila Nabi dah marah, sahabat pun marahlah kan. Sebab sahabat ni marah sebab Allah marah. Sahabat ni marah sebab apa? Sebab Nabi marah. Tapi rupa-rupanya Nabi ada kasyaf yang lain untuk orang tu. Orang tu walaupun minum arak, walaupun apa, Nabi suruh bertobat, tapi kalau orang marah dia, Nabi marah orang tu. Sebab Nabi sayang kat dia. Orang tu, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube pun banyak dah orang sebut cerita Nuaiman. Dia tu, saya bagi contoh yang paling besar lah. Dia ni kadang-kadang dia kata, mari kita pergi makan, dia kata. Makan apa itu dia? Sambal belada ke kata? Apa? Mari kita makan sambal belada. Lepas tu bila sampai kat sana dah makan habis kan? Ya Rasulullah, ini semua makanan dah sampai. Silalah kau bayar. Ini orang dia. Tadi dia kata mari dia nak ajak makan. Lepas tu dia kata Rasulullah dah siap dah semua. Ya Rasulullah mari. Rasulullah mana dia duit? Rasulullah kata macam mana ni makanan dah habis. Orang ni minta duit. Nah, collect ramai-ramai bayar. Itu nampak tak dajal dia. Dia berani buat bukan dekat kawan dia. Dia buat dekat Rasulullah. Dia bukan buat dekat kawan dia buat dekat Rasulullah. Sahabat marah dengan dia. Kemudian pula ada yang lagi besar, ketika Rasulullah tu didatangi oleh rombongan orang kafir nak bertanya, kan? Orang kafir nak bertanya Islam ni macam mana? Nak masuk Islam lah. Maksudnya nak mengambil perjanjian, nak mengambil bai'ah dengan Rasulullah, masuk Islam. Jadi tanya-tanya dulu Islam ni macam mana? Orang tu datang dengan unta besar, unta mahal punya, unta merah punya, unta mahal. Jadi yang ketika orang-orang kafir ni datang duduk dengan Rasulullah bermesyuarah, unta tinggal luar, yang jaga dekat luar Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina, kalau tak salah saya Sayyidina Omar, kalau Omar ke Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Omar, Sayyidina Ali ke, ataupun dengan Nuaiman. Jadi Sayyidina Hamzah cakap dekat ni, dia kata unta ni, dia cakap gurau je. Dia cakap unta ni sedap ni kalau buat sate ke apa ke, kalau dimakan, kalau digulai sedap. Lepas tu dia kata Nuaiman tu cakap, dia kata dia kata kau betul-betul nak, dia kata aku boleh je buat, dia kata. Lepas tu Sayyidina Hamzah kata kau berani ke? Aku berani, dia kata. Lepas tu Sayyidina Hamzah sebabkan tak benda besar kan, mungkin dia tak berani nak buat. Jadi Sayyidina Hamzah pun duduk dalam beberapa ketika. Sayyidina Nuaiman datang, dia kata aku dah potong dah kepalanya ni, dekat itu dia kata aku dah potong, kejap lagi kau uruskan, dia kata. Tapi kalau Rasulullah cari tapi macam mana dia kata ya? Macam mana dia cakap? Dia suruh tunggu dia kot, macam mana, macam tu lah lebih kurang. Kesudahnya dia lari. Sebab dia tahu Rasulullah mesti cari dia. Dia lari. Bila dia lari, dia sampai ke hujung kampung, dia jumpa dengan satu seorang sahabat. Dia minta sahabat tu tengah gali perigi. Dia minta, boleh tak aku nak masuk dalam ni? Aku ni sedang dikejar oleh orang jahat, dia kata. Jadi dia kata kalau ada orang mencari aku, jangan bagi tahu. Jadi orang tu pun kata walaupun Rasulullah dia kata. Duduk dalam. Jadi bila Rasulullah keluar, orang kafir tadi keluar, tengok unta dia dah kena potong, dia pun menjeritlah, dia kata, kan? Wa naqatah, dia kata. Naqatah tu maksudnya, naqah tu maksudnya unta lah. Wahailah unta aku, habislah, kan? Jadi Rasulullah pun terpaksa collect balik dengan jemaah orang Islam, collect duit, beli unta yang paling baik, ganti balik. Sebab tak nak bagi jatuh nama Islam. Jadi yang saya nak sebut pada masalah yang fokus saya ni pada masalah gurau. Kita secara umum besar memang agama kita sangat menjaga pasal masalah gurau ni, masalah ketawa-ketawa, masalah lawak-lawak ni. Tapi dalam masa yang sama, ada sudut-sudut yang kecil memang Nabi tu ahli gurau. Bahkan para sahabat ahli gurau. Dan gurau dia tengoklah macam ni lah. Gurau dia luar biasa, memang tak tertanggung kan. Tapi takdirullah, sebab Allah nak jaga agama ni, tertanggunglah, dapatlah ganti orang tu. Tapi kalau agak-agak kalau macam kita macam mana? Macam mana nak bayar? Kan? Okay, jadi gurau tu walaupun ada, tapi kena hati-hati. Jangan sampai gurau tu melalaikan nasib bergurau je, semua benda jadi gurau. Jangan macam tu. Nanti hati buta. Sebab bila nak serius dah tak boleh. Sebab kita perlukan serius tu lebih daripada gurau. Sebab majlis-majlis yang kita datangi, usaha yang kita buat untuk apa tuan-tuan? Kan untuk takut. Macam mana tuan-tuan, macam mana puan-puan nak dapat takut kalau puan-puan hati pun asyik ketawa je? Jadi mesti ada takut. Suatu bila kita, kalau hati asyik ketawa, tak bolehlah jadi takut. Boleh faham? Cuma kadang-kadang orang yang geng-geng kelakar-kelakar ni, mereka ni dapat masuk syurga kerana syafaat guru. Macam sahabat tadi tu, masuk syurga syafaat guru dia. Siapa je guru dia? Nabi SAW. Sebab kadang-kadang guru tu suka dia.
Serupa juga dengan kadang-kadang murid-murid, guru kadang-kadang dia yang paling dia sayang bukan murid yang paling pandai, tapi murid yang paling bodoh. Kebiasaannya macam tu. Saya 80%, 90% saya tengok kebanyakan guru, tok-tok guru macam tu. Dia sayang yang paling bodoh tu. Yang paling pandai tu kurang sikit. Yang paling bodoh tu dia sayang. Jadi kadang-kadang yang soleh-soleh ni bukanlah Nabi tak sayang, tapi nak cakapnya dia tu boleh yang tak soleh. Yang tak soleh ni selamat sebab Nabi sayang. Selamat sebab Nabi sayang. Okey. Jadi itu ya yang saya sebutkan tadi pada masalah gurau. Kesimpulannya, gurau itu boleh bahkan berlaku pada zaman Rasulullah. Apalagi kalau zaman kita ni, kan zaman Rasulullah yang kuat mengingat Allah pun ada gurau. Jadi zaman kita ni lagilah ada gurau. Jadi gurau itu boleh, tetapi jangan sampai menggelapkan hati, menutup pintu hati, jangan. Sebab kita perlu kepada ketakutan. Cuma ketakutan pun saya nak ingatkan juga, terutama perempuan lah. Walaupun perempuan membancuh hati perempuan dengan kuliah-kuliah yang perempuan ambil daripada itu nasihat, dan puan-puan membancuh hati puan-puan dengan kuliah-kuliah yang di dalam tu ada syariat. Contohnya macam mana nak sembahyang, macam mana nak wuduk, macam mana haid, macam mana nifas, macam mana istihadah. Semua tu puan-puan bancuh. Kemudian puan-puan bancuh hati puan-puan dengan kuliah-kuliah yang bangsa nur, seperti tasawuf dan azkar dia, dan fana dia, dan azwaq dia. Semua puan-puan bancuh. Dalam bancuhan tu, seperti yang saya sebut bulan lepas, setiap kelakuan ataupun setiap tempat yang kita cebur, dia mesti ada mabuk dia. Jadi macam yang tempoh hari saya sebut memancing kan. Orang memancing pun ada mabuk dia. Orang yang main yang main kereta pun ada mabuk dia. Orang yang main motor pun ada mabuk dia. Kalau perempuan apa masak masak ke, main bunga kebun gardening ke kan dia ada mabuk dia. Lepas kita kalau gardening, saya bolehlah juga sebab saya ada kongsi-kongsi dengan isteri saya. Gardening kan bila kita dah potong, dia bertunas kan. Dah bertunas tu berkembang-kembang hati kan. Lepas ni nak potong lagi ni. Kan dia ada mabuk dia tu kan. Lepas ni nak buat pokok ni, lepas ni nak buat pokok. Kan dia ada mabuk dia. Begitu juga dengan ilmu tadi, yang puan-puan bancuh tadi tu. Tapi bila yang saya nak fokus ni, bila kita bancuh ilmu dengan kuliah daripada segala sudut yang saya sebut ilmu tadi tu, bila puan-puan dah bancuh dan dia ada fana dia. Fana ni perempuan tak sedar, rasa sedap je, dan perempuan rasa inilah benda yang baik dan inilah benda yang dituntut. Betul? Jangan sampai anak terbiar, jangan sampai suami terbiar. Sebab tujuan kita beramal, sebab kita nak Allah, betul? Perempuan nak menuju kepada Allah, perempuan beramal, suami tinggal. Sampai kepada Allah ke tak? Tak sampai. Beramal banyak, suami tinggal. Jadi jangan sebab kita katakan kita nak beramal, kita puasa, suami tak boleh puasa, kita tak masak. Kalau kita puasa, kita tak larat masak, jangan puasa, masak. Faham saya sebut? Jangan sampai kita nak puasa punya pasal, ini jangan, ni setahun sekali ni jangan. Suami tinggal. Sebabkan suami tinggal tu setahun sekali tu pun Allah tak pandang. Jadi sebab tu saya kata, bila kita dah bancuh tu, satulah perlunya mursyid. Guru, mursyid ni maksudnya orang yang menunjuk, irsyad, memberi irsyad. Mursyid tu, guru yang nampak. Dia nampak apa yang kita perlu buat. Dia yang memimpin supaya kita sampai bertuhan. Macam ni cara nak sampai, macam ni nak sampai. Jadi sebab kadang-kadang murid, bila dia belajar, kita mesti sampai dengan bangun tahajud, kita mesti sampai dengan berlapar, dengan puasa, dengan ilmu, dengan apa. Jadi ditumpu itu, yang lain ditinggal belakang. Apa faedah ni? Apa lagi? Ataupun kita anak, mak bapak ada, kita tumpu sampai mak bapak kita biar aja. Kan apa faedahnya? Betul? Faham ke tak faham? Sebab tujuan kita ada ilmu, tujuan kita beramal, tujuan kita zikir kan untuk Allah. Allah takkan nak kita dibuangnya, disepaknya kita, dibuangnya kita, ditolaknya kita kalau kita yang disuruh kita tak buat. Barang itu adalah barang yang besar pula tu, keluarga dan suami. Understand? Jadi macam tu ya. Jadi satu saya nak pesankan, bancuhan yang puan-puan buat tu, puan-puan kena sedar dan kena jagalah. Siapa yang ada guru, dengar cakap guru. Jangan cemburu. Jangan cemburu. Kenapa guru cakap yang ni dia buat 5,000, kenapa saya 1,000 je? Jangan. Dia tahu apa yang dia tahu. Kenapa macam tu? Kenapa? Jangan. Ikut je. Sebab yang dia nak kita ialah sampai. Yang menyampaikan kita Allah, yang menyampaikan kita bukan amal. Boleh?
Bermula diam itu, ini dah ke tadi? Belum ya? Bermula diam itu perhiasan bagi segala yang akal dan penutup bagi segala yang bebal. Bermula diam dirinya serta berfikir sesaat pada menghasilkan makrifat Allah itu terlebih baik daripada berbuat ibadah 70 tahun dan yang tiada di dalamnya fikir, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ini ada sikitlah masuk dalam ilmu. Kalau siapa yang masuk SCT dia akan nampak, siapa yang masuk suluk dia nampaklah. Dekat sini dia kata diam serta berfikir sesaat itu menghasilkan makrifah. Diam yang berfikirkan sesaat itu menghasilkan makrifah. Yang ini takkan dapat kalau tak tahu dekat mana nak letak. Diam menghasilkan makrifah. Kalau perempuan masuk, kalau sungguh-sungguh masuk beramal, biasanya guru-guru yang guru-guru tasawuf, guru-guru sufi, dia akan bagi mata pelajaran tu. Dan mata pelajaran tu dia akan sebut dekat mana nak letak. Sebab mata pelajaran tu bukan sikit. Yang kita tahu 7 tu kan, 7 hati tu. Kemudian bila masuk muraqabah, dia dah tak main 7 hati tu, tetapi dia main alam. Alam yang pertama iaitu ketika masuk, yang pertama kita guru selalu pesan iaitu himpunkan segala pengenalan di dalam hati sanubari. Himpunkan segala pengenalan dalam hati sanubari. Cuba perempuan buat. Cuba tutup mata sekejap. Himpunkan pengenalan dalam hati sanubari. Himpunkan pengenalan dalam hati sanubari. Apa yang puan-puan kenal? Batu, pokok, air, angin, semua pengenalan. Himpunkan. Kemudian buang. Baru ingat Allah saja. Boleh dah buka mata. Yang saya cakap kepada perempuan ni supaya perempuan cuba. Itu sebenarnya cara dia. Suatu zikir ni bukan hanya tuan-tuan duduk tu perempuan zikir Allah Allah Allah, tak mahu dia gitu. Sebab dalam mangkuk tu ada sirap. Puan-puan masuk susu tak akan putih. Dalam mangkuk tu ada sirap. Puan-puan masuk susu, warna apa jadi? Warna pink lah, jadi sirap Bandung. Jadi kalau nak bancuhan tu putih, buang semua yang dalam. Sebab tu himpun, sebab tu dia katakan himpunkan segala pengenalan dalam hati sanubari, kosongkan. Baru ingat Allah. Itu darjah 1. Kalau yang ni darjah 5 ni, yang dia kata sini. Yang dia kata duduk menghasilkan makrifah. Duduk tu dia kata berfikir sesaat. Sebab berfikir dekat sini adalah lafaz yang paling mudah sekali. Tapi maksud dia sebenarnya muraqabah. Jadi muraqabah ataupun nama dia sebelum tu lagi nama dia wukuf qalbi. Jadi wukuf qalbi itu oleh kerana alam itu dalam, maka makrifah sampai. Sebab apa makrifah sampai? Sebab membuang segala dunia. Membuang segala dunia. Terlebih baik. Sebab apa dia kata terlebih baik? Sebab ini sebenarnya hadis ya Bapak, sebenarnya ni. Walaupun ulama ni sebut, tapi sebenarnya datang daripada hadis. Terlebih baik daripada beramal 70,000 tahun. 70 tahun disebutkan ni 70 tahun ya. 70 tahun yang tiada di dalamnya fikir. Kalau perempuan ingat tak minggu lepas saya ada sebut perjalanan roh, perjalanan kerohanian ni, dia ada jalan-jalan dia. Pintu dia yang pertama ialah seruan, panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas daripada panggilan, dia taubat. Lepas daripada taubat, ilmu. Lepas daripada ilmu, irsyad. Irsyad tu maksudnya dia ada guru mursyid. Lepas daripada guru mursyid, futuh yang saya tak sebut tiap hari. Lepas daripada futuh amal tu, barulah dia dapat karam. Lepas daripada karam, barulah ikhlas. Jauh tak nak ikhlas? Jauh. Kalau kita belajar tasawuf, secara umum, kita rasa ikhlas tu macam boleh buat je kan? Macam boleh ajar je. Ajarlah, kita ikhlaskanlah diri kita. Sebenarnya jauh. Ikhlas tu maksud dia apa? Ingat tak saya sebut tadi? Ikhlas. Cik Salmah mesti tahu. Cik Salmah cakap Arab dia kat kedai.
Ha. Ikhlas kan maksudnya kosong kan, bila kita kata khalas kan. Khalas tu maksudnya dah sudah. Dah sudah tu maksudnya dah kosong. Ikhlas tu maksudnya kosong. Sebab itulah tadi menghimpunkan segala pengenalan dalam hati sanubari, buang semua. Kosong. Tu cerita dia. Okey. Jadi masuk ke dalam alam itu, berfikir, itu terlebih baik daripada amalan kita 70 tahun yang tak ada fikir. Jadi sekarang sudah berapa tahun kita meninggalkan amalan kita, betul tak? Sebab tu dia kata, satu saya katakan, suatu bukan saya lah kata. Ulama mengatakan ini ilmu fardu ain. Tasawuf tu ilmu fardu ain. Kita ada PhD pada masalah fikih, kita ada PhD pada masalah usuluddin, tapi ada tak PhD pada masalah tasawuf? Tak ada. Sebab apa tak ada? Tak ada orang nak kajikan benda tu, tak ada orang nak buat. Sebab PhD dalam tasawuf dia tak boleh jawab soalan. Dia bukan main jawab soalan. Sebab dia kena buat, dan benda tu hasil pada batang tubuh seseorang. Dan benda tu kalau diasah, ramailah orang yang menjadi. Faham tak? Jadi ramailah yang jadi wali. Kalau ramai yang jadi wali, macam mana iblis nak buat keonaran? Sebab bila ramai yang jadi wali, ramai yang akan berdakwah, ramai yang akan mengajak kepada kematian, ramai yang akan menyedarkan manusia. Jadi yang setan macam mana dia? Susahlah dia. Itu sebabnya pada tasawuf dikata sesat. Supaya orang tasawuf longgar-longgar sampai kepada ini jam, mana kita nak jumpa, bolehlah jumpa, tapi susah. Ada pula kelompok-kelompok tasawuf yang buat maksiat pula di dalam tu. Letak nama tasawuf, dapat khalifah, tapi raba-raba pelajar perempuan dia. Benda dia jadi kan, keluar fatwa kerajaan negeri haram kan. Benda dah jadi. Kemudian ada pula yang lain pula, ada yang sampai peringkat zina. Jadi benda yang sesat-sesat ni mempalitkan nama tu kepada tasawuf yang betul. Jadi bila ada orang-orang tasawuf yang sesat, iblis seronok lah, sebab boleh dia jadikan benda tu point sebagai menjauhkan orang kepada tasawuf yang benar. Itu cerita dia. Jadi satu saya katakan tadi, nak menyampaikan tu, dia ada ahli dia. Satu kadang-kadang kita bertanya kepada guru kan, kita cakap nak sampai sini macam ni susah. Kenapa kadang-kadang jawapan daripada guru tu dia kata tak susah? Kita rasa susah sebab kita tak buat. Suatu kali saya ambil perkataan daripada ayah saya sendiri. Ayah saya mengambil perkataan daripada guru dia, Syekh Dofa, nama dia Dofa, tapi dalam silsilah Naqsybandi ditukar nama dia oleh guru dia, Syekh Abdul Ghaffar. Jadi Syekh Dofa ni, dia cakap dekat ayah saya, ada qajah, ada gaji. Maksudnya ada zikir, adalah limpahan daripada Allah. Sikit qajah, sikitlah gaji. Kan sama macam kita, betul tak? Bila kita, tapi tak tahu lah kalau kita kerja syarikat ke apa tu cerita lain lah. Syarikat yalah sikit promote sikit lah kan. Tapi kalau kita kerja kerajaan mungkin kita tak nampak. Tapi kalau kita kerja, saya dulu perempuan, benda-benda ni saya dapat fikir. Sebab saya dulu kerja, kan saya cerita saya kerja Satihat, ingat tak? Saya kerja Satihat kat Tanjung Karang tu. Perempuan kalau pergi sana sebutlah nama saya, dia orang mesti kenal. Melainkan kalau orang baru lah. Sebab saya tengok di kaunter ni dah orang baru dah. Tapi kalau orang yang lama-lama mesti kenal. Saya bakar sate. Okay, jadi malam kita kerja Satihat, pagi kita kerja kupas kelapa. Kalau nak banyak duit lah, pagi kita kerja kupas kelapa banyak-banyak tu. Carilah mana-mana orang, pakcik ni apa? Nak kupas tak kan kelapa kan? Okey, dia katalah berapa ratus, berapa duit dia bagi. Jadi kalau kita boleh buat banyak kerja, kalau boleh tak tidur 24 jam, banyaklah duit. Boleh tak nampak? Jadi yang saya bagi contoh dekat sini dunia. Jadi perempuan boleh kiaskan kepada agama. Banyak zikir, banyaklah dapat. Sikit zikir, sikitlah dapat. Sebab tu wali-wali dulu kenapa cepat jadi? Sebab mereka menggunakan ketika mereka sihat, ketika mereka ada tenaga, ketika menggunakan hidup nyawa, selagi ada nyawa, dia gunakan habis-habisan untuk Allah. Itu sebabnya mereka jadi wali cepat. Tapi kalau kita nak bagi-bagikan, ini waktu nak lalai-lalai, ini waktu kita nak ni, tak ada, memang tak ada lah. Dia orang sebab tu dia orang cepat jadi. Tapi memang kita pula adalah macam saya pernah sebut dulu, Allah ni bagikan kita ni bermacam-macam apa? Tugas kan. Ada orang memang macam tempoh hari saya sebut, ada seorang pakcik tu disebut dia rasa menyesal sebab dah tua tak mengaji. Jadi bila saya periksa rupanya dia ada anak yang dia support anak dia ngaji agama, dan anak dia pun memang dah jadi orang yang baik, orang betul pun dah.
Dah jadi guru pun dah bukan Wahabi pun, memang guru ahli sunnah. Jadi dia tu dulu dia tak dapat ilmu, tapi ilmu fardu ain dia kenalah belajar. Tapi kalau pasal ilmu-ilmu nak mengajar orang, nak ilmu fardu kifayah untuk berdakwah kan, untuk buat kerja agama, nak sama macam Nabi, itu dia tak dapat. Tapi dia dapat pahala tu. Mana dapat pahala tu? Anak dia. Allah jadikan dia dulu kerja supaya dia dapat mencetak seorang ulama. Bukannya semestinya kena jadi ulama, kita jadi guru, kita cetak ulama, tak semestinya, kadang-kadang macam itulah jadinya. Jadi bab itu bab tugas-tugas yang Allah beri. Itu bab itulah. Tapi pada masalah bab bersungguh, saya sebut macam tadilah. Kalau sungguh-sungguh jadi. Dan benda ni puan-puan, saya bagi dulu adalah kadang-kadang ada orang murid-murid bertanya kepada saya, dia kata macam mana buat tak ada rasa pun, dia kata. Zikir buat tak ada rasa. Nak dapat rasa ni mesti jadi soleh, mesti jadi wali puan-puan, nak dapat rasa tu. Kan? Okey, sekarang nak dapat PhD. Nak dapat PhD kan? Yang ada nama PhD tu apa yang syarat dekat dia? Kan syarat ilmu. Ilmu dunia lah saya nak sebut ni, kan? Boleh tak tuan-tuan masuk je sekolah, dia kata nak masuk PhD, okeylah masuk universiti. Masuk universiti terus dapat ilmu PhD. Dapat? Tak dapat. Puan-puan kena masuk dulu, kena masuk dia punya tesis ke apa benda kan dia punyalah. Kena masuk lama-lama barulah dapat apa yang PhD dapat. Begitu juga dengan zikir. Mana boleh tuan-tuan masuk je tarekat, ambil tarekat, lepas tu terasa memang belum lagi. Tapi duduk beramal. Ikut taat setia. Barulah dapat. Kalau tidak, memanglah belum rasa. Kena tunggu. Melainkan kalau siapa-siapa yang Allah rezekikan. Saya dulu ketika ambil tarekat dengan Syekh Abdul Wahab, saya sebenarnya asal talqin daripada ayah, tapi sebabkan ketika itu kecil, tahun 89. Saya beramal tarekat Nasybandi ni ketika tahun 89. Ketika tu kecil, kami pun tak tahu yang ayah tu di khalifah dia tu diizinkan oleh guru dia untuk talqin keluarga. Jadi kami dapatlah amalan tu, memang beramal daripada kecil. Kemudian ketika saya berguru dengan Syekh Abdul Wahab, ketika tu yang saya sebutlah umur saya 19 tahun, umur dia 81 tahun. 81 tahun IC lah, tak tahulah yang betul-betul, tak tahulah. Jadi ketika berguru dengan dia, saya ketika mengambil bai'ah pada dia tu nangis ketika ambil tu. Sebab terasa satu ajakan dan terasa satu tarikan. Dan saya terasa seolah-olah bukan saya kata tak, seolah-olah macam baru masuk Islam ketika tu. Hasil daripada tarikan tu, daripada situlah terjaga segala amal saya. Tu yang jadi kuat tu. Sampai ketika saya baca doa, orang adalah beberapa guru sebut, dia kata Azizul baca doa macam Haji Wahab. Doa saya tu dah jadi macam dia. Saya suluk tu kali pertama 20 hari, saya dah hafal semua yang ada pada dia. Kebetulan ketika ayah Wahab ni, dia uzur, dia naik wheelchair. Jadi payah untuk pergi sembahyang Jumaat. Jadi dia tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi kami pergilah waktu suluk, kami pergi. Tapi saya satu hari tu saya tak dapat pergi sebab saya dilanda bisul. Bisul saya besar ni puan. Saya operate jari boleh masuk. Macam kek dia potong saya tengok. Saya tengok dekat cermin kan, kat punggung. Oh, ya Allah, 4 segi dia potong. Boleh masuk jari saya ni sebab saya macam mana saya tahu boleh masuk, sebab kan kita kena buat dressing kan. Kan kalau pergi takkan nak pergi klinik. Jadi saya buat sendiri. Jadi tu saya tahu boleh masuk tu. Saya tengok cermin. Takut tengoknya macam tak tahulah macam besar. Jadi saya kena tu bisul tu bila mula saya ambil tarekat. Saya rasa mungkin penyakit jin ke apa, saya tak tahu lah. Saya ambil tarekat, saya kena penyakit tu. Saya kena penyakit tu, bisul tu saya kena bermula daripada situ. Setiap bulan saya kena. Setiap bulan mesti ada satu bisul. Sampailah ketika saya belajar dekat Kedah, Tok Guru cakap, siapa punya tongkat ni? Ketika tu saya pakai tongkat yang, sebab saya dah lumpuh waktu tu. Tapi saya pergi juga ngaji. Saya pakai tongkat. Lepas tu Tok Guru tanya siapa punya tongkat. Saya kata saya. Lepas tu dia kata kenapa? Saya kata saya kena bisul. Tok Guru tanya, bisul berapa mata? Saya kata banyak mata. Oh, dia kata itu bukan bisul. Kalau satu mata, itu bisul. Kalau banyak mata, nama dia peracut. Orang Kedah lah panggil peracut. Tak tahu lah kalau ada orang Kedah ni. Peracut ni, dia macam sihir, dia macam ni lah, benda-benda hantu-hantu ni lah. Dia jin. Jadi oleh kerana bila saya dah tahu dah dia yang buat kerja tu, tu yang saya lagi kuat beramal. Nantilah saya tak boleh cerita lah, panjang cerita dia tu. Panjang cerita dia tu sampai saya ada dialog dengan dia. Saya ada dialog dengan dia. Saya ada dialog dengan jin dan ada dialog dengan bisul tu. Nanti saya panjanglah cerita dia. Okey, tak apa. Yang saya nak cerita sekarang ni,
Yalah, jadi ketika saya berguru tu, ini yang saya nak sebut tarikan. Jadi ketika berguru tu, doa Akashah saya hafal dah ketika tu. Itu yang saya pakai sampai bila-bila. Saya pakai. Jadi nak cakap, adalah kadang-kadang ada beberapa murid yang bila dia berguru je, dia terus jadi macam guru. Memang ada macam tu. Tapi ada yang kita take time, kita ambil masa sikit. Jadi kalau kita yang ambil masa ni, jangan risau. Yang penting Allah dah nampak kita usaha. Sebab yang kita nak bukan memanglah jadi macam guru, jadi macam Nabi. Itu setengah daripada bonus atau setengah daripada yang disuruh. Tetapi kadang-kadang bukan semua orang yang mampu. Yang Allah nak tengok kita punya effort kehambaan. Effort, betul ke effort? Kan? Effort kehambaan maksudnya kita usaha kan. Kita nak jadi hamba. Itu yang Allah pandang. Kalau kita nak jadi hamba, kita nak jadi baik, tapi mungkin kita jatuh maksiat lagi ke, minum arak lagi ke kan. Tapi kalau Allah tengok kita tu berusaha, jatuh sayang Allah, selamatlah kita. Understand? Jadi yang kita kendaki adalah pandangan Allah. Itu cerita dia. Jadi kalau orang yang macam tu memang laju. Kalau orang yang lain, kita kena slow. Tapi saya ada murid saya, rupanya saya tak sangka dia jadi. Ada Azmi. Kalau perempuan tengok dalam Facebook tu kan ada seorang tu yang kulit hitam tu. Saya sebab tak ada anak. Kalau saya ada anak, saya kahwinkan dengan dia. Kalau ada anak perempuan, saya kahwinkan dengan dia. Azmi tu. Dia jadi macam saya lah. Doa Akashah tu saya pun terkejut. Macam mana dia boleh baca? Hafal dia doa Akashah tu. Macam mana dia boleh baca? Padahal dia baru suluk. Tapi dia suluk lama lah, 44 hari. Dia suluk lama. Lepas tu dia pun boleh duduk macam saya. Daripada pukul malam sampai subuh, dia boleh buat lah. Jadi orang dia tu maksudnya dia dapat mewarisi lah. Dia dapat mewarisi. Saya selalu bagi misal macam ni, cik. Tapi saya tak tahu lah, makcik-makcik mungkin baik-baik tak nampak. Kalau zaman dulu kan, kalau tahun 80-an kan, dulu kita ada istilah bergayut. Kan waktu mula-mula telefon masuk dalam rumah. Kan sebelum tu telefon kan kat phone booth kan. Mula-mula telefon masuk dalam rumah kan. Kan kita ada istilah bergayut, girlfriend, boyfriend kan. Sampai pagi je, cik. Sampai pagi je, mana ada. Tak terasa. Tak terasa mengantuk. Jadi sebab tu saya kata, kalau zikir tu, kalau betul, dia tak rasa. Melainkan tu lah, melainkan sangat letih ke, sakit ke. Macam saya sekarang, macam dah tak boleh lama-lama. Saya maksimum 2 jam setengah. Saya kalau saya duduk 2 jam setengah, macam pukul 4 pagi kan, kalau saya dah duduk dengan pakcik ni sini, kadang-kadang saya duduk dalam. Sebab bila saya duduk dalam, saya tak ganggu mata pakcik tu. Saya tak nak ganggu, sebab saya kalau saya dah duduk 2 jam, 4 ataupun 4.30 sampai pukul 6 ke, 1 jam setengah ke, 2 jam ke, ataupun 1 jam ke, saya subuh tu nanti saya sembahyang pakai tongkat. Subuh tu. Sebab kaki saya tu sebab dah duduk lama kan. Jadi kalau macam tu menyebabkan saya tak boleh lama lah. Tapi kalau macam budak-budak ni, mungkin diorang pun badan pun kurus kan, masih sihat lagi, umur 20 tahun baru. Umur 20 tahun, 21 tahun. Jadi diorang kuat lah. Diorang tak terasa sakit-sakit, tak ada. Macam kita, macam makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik, macam pakcik Sehari, tempoh hari saya suruh sandar. Pakcik Sehari, pakcik Zahar, Abang Asri, saya suruh sandar. Abang Asri dia siap bawa kursi. Memang saya suruh bawa. Sebab kita dah tua. Yang penting kita zikir. Kalau tak boleh, kalau tak larat, sandar. Tapi kalau untuk budak-budak tak boleh sandar, sebab zikir sandar kurang power. Tapi betul, istilah tu betul. Tapi benda tu berlaku pada 2 orang. Yang pertama orang yang lalai, yang kedua wali. Orang yang lalai sebab dia zikir juga, ke mana-mana pun dia nak zikir. Sambil masak, subhanallah, tapi dia ingat ni asam cukup ke tak cukup ni. Subhanallah, tapi ingat. Tapi kalau wali-wali, dia bercakap berjalan, tapi dalam dia tu sebab tu kadang-kadang puan-puan dapati, kadang-kadang saya guru, ni saya cakap jugalah, kadang-kadang guru, kenapa kadang-kadang bila dia bercakap tiba-tiba dia mengah ke? Sebab alam dia masuk tu. Alam tu menakutkan. Kita tak nampak. Itu yang dikatakan zikir sentiasa. Sebab dia hijab terbuka. Tapi dalam masa yang sama dia bergaul dengan suami dia, bergaul dengan isteri dia, bergaul dengan anak dia, tapi hijab terbuka. Orang tak nampak. Tapi bila benda tu sangat kuat, menyebabkan tu yang kadang-kadang dia mengah ke ataupun dia mati terus.
Puan-puan kena baca puan, kitab para wali. Boleh, latihan tu boleh. Bukannya tak boleh. Tak, bukan maksud saya, benda tu boleh. Tapi hakikat sebenar zikir sentiasa ni, kan Siti Aisyah katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah taala fi kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada setiap masa. Wali pun boleh zikir setiap masa, Nabi tak boleh. Sebab zikir setiap masa ni dia dalam dah lain, dia mesti hijab buka dulu. Hijab tak buka, macam mana nak zikir? Sebab zikir dalam ni ialah zikir ni. Jam dah pukul 10, siapa ada urusan jemput anak ke apa, boleh balik tanpa beritahu saya. Belakang nak balik ke? Boleh. Saya terus yang tak ada hal boleh duduk saya sambung sikit. Okey, jadi itu maksud pada zikir itulah. Satu saya kata, kita ni dia ada keterperincian dalam ilmu ni, dia ada keterperincian. Kadang-kadang guru cakap pada audiens yang macam mana, dia cakap yang umum lah. Tapi kalau murid betul dia, murid irsyad dia ajar terperinci. Kalau murid yang umum, dia cakap umum supaya orang lain tak boleh buat tak boleh dapat irsyad tak boleh menerima lagi yang detail-detail ni, dia bagi umum supaya orang lain jangan langsung tak buat. Jadi walaupun hati berfikir tentang asam jawa ke gula garam, tapi sekurang-kurangnya lidah kita beribadah, tetapi beribadah di sisi inilah, di sisi fiqh lah. Kalau di sisi tasawuf tu bukan ibadah tu. Tak kira. Sebab ada hadis kan Nabi sebut, besok di hari akhirat akan dipanggil 3 orang. Yang pertama orang baca Quran, ataupun yang dikenaki dengan orang baca Quran ni ialah orang yang pandai baca Quran dan orang ulama. Yang kedua yang akan dipanggil ialah orang yang bersedekah. Yang ketiga orang yang akan dipanggil adalah orang yang pendekar, orang yang pergi jihad sabilillah. Kan, jihad kerana Allah. Ada pride tak situ? Ada pride. Jadi ulama ada pride tak kat situ? Ada pride. Sedekah, sama ada sedekah wajib, zakat ataupun sedekah sunat, ada pride tak situ? Ada. Jadi benda tu semua disuruh oleh Allah ke ataupun tidak? Menuntut ilmu, jadi orang alim, jadi pandai baca Quran. Kita baca Quran sampai pandai, sampai baca pun betul tak? Benda tu Allah suruh ataupun tak suruh? Suruh. Tapi besok di akhirat, bila bacaan tu betul dan kita rasa bacaan tu tak mampu untuk menakutkan kita, bacaan tu hanya untuk kita dapat rasa tengok aku baca hebat, kita pun tunjuk kepada orang, ataupun kita mengaji Al-Quran sampai kita jadi ulama, tengok sekarang aku jadi syekh, aku mengajar orang, aku begini kan. Kalau itu yang kita nak, itu di sisi tasawuf bukan apa-apa. Padahal dah jadi ulama tadi tu disuruh oleh Allah. Dapat baca Quran tadi disuruh oleh Allah. Tapi yang zahir nampak cantik, tapi dalam dah berulat. Jadi guru sebab nak sombong, nak mengangkat diri. Jadi orang alim sebab nak mengangkat diri supaya orang kata kita alim. Ataupun kalau kita baca Quran supaya orang kata, "Uish, dah pandai dia baca Quran." Kita nak macam tu kan. Jadi kan benda tu dikira kotor di sisi ahli tasawuf. Sedangkan tasawuf tu fardu ain kan. Kita ada Islam, iman, ihsan. Satu saya kata tadi, mana ada PhD tasawuf? Pandai tak dunia ni, sistem ke dunia ni kan, dia tune kita. Dia buat ada kursus agama ni, ada kursus agama ni. Kita pun nampak dah beragama. Padahal kesimpulan agama atau parti agama ialah tasawuf. Tasawuf yang parti tu dibuang. Parti tu buang apa dapat? Santan tak ada parti yang macam tak jadi gulanya. Rupa jadi, betul tak? Jadi rupa ulama nampak, rupa ulama. Tapi dalam tak jadi. Santan tadi gulai, wah nampak kuning dia, nampak putih dia kan. Tapi bila rasa, lah ni air kosong ke apa ni? Kan? Itu misal lah, ibarat yang boleh saya kongsikan bagi puan-puan nampak. Cuma puan-puan, selagi saya ada kesihatan, selagi saya ada nyawa, saya akan tarik sekuat mana yang saya boleh. Tapi kalaulah saya tarik tu tak jadi, maksud saya tak tak sampailah, ataupun puan-puan pun kita mati dulu ke, saya mati dulu ke, puan-puan mati dulu ke, kan? Kita serah pada Tuhan. Sebab kita dah berusaha, understand? Jadi jangan terlalu gelojoh. Macam saya sebut tadi, kalau perempuan-perempuan, kalau ada suami tu mahkota. Suami tu dulu. Walaupun suami tu isap dadah, dia memanglah jahat, tapi tanggungjawab kita kepada dia. Bukan saya kata membantu dia. Walaupun suami ni isap dadah, kita kena baik dengan dia. Bang, dadah berapa ringgit, kita bagi pula. Bukan begitu.
Kalau masalah dadah dia nak beli, marahlah, bergaduh dah tak apa. Tapi pada masalah dia bangun, dia nak kena ada air, itu jangan tak buat. Perempuan jangan, abang tak bangun pun saya tak adalah buat air. Jadi bila dia bangun, kenapa tak ada air ni? Abang selalu bangun lambat, hari ni bangun cepat pula kan. Macam mana saya nak? Tak boleh. Satu saya kata, air tu buat je. Dia minum tak minum, tu cerita lain. Sebab air tu buat, sebab kita hormat kehormatan kita kepada dia. Dan kehormatan kita kepada dia itu adalah pengagungan kita kepada Allah. Apa susah benar kita orang perempuan kan, dia punya kunci dia kan suami aja. Suami keluarga kan, dia bagi kita, dia beranak dengan kita, anak dia tu jagakan anak tu, jaga maruah anak tu, jangan terbuka aurat, jangan bagi dia tu jual maruah dia, huha dekat luar, ajar tune dia punya apa, peribadi dia tu, sebab dia tu anak suami kita. Boleh faham perempuan? Jadi yang itu utama. Tujuan kita bertarikat ke, ataupun tujuan kita beramal, tujuan kita menuntut ilmu, kan tujuan kita untuk Allah. Jadi macam mana boleh kita tujuan untuk Allah tapi keluarga kita biar terkotak-kating. Ya. Dia macam ni makcik. Kalaulah semua suami katalah dia tak kisah, tak apa. Cuma kalau perempuan buat sesuatu yang boleh cetus sikit hati dia, itu utama. Saya faham ada yang hidup secara moden kan. Kadang-kadang kita subuh je keluar pergi breakfast mana-mana, jogging ke apa ke, ada yang hidup secara moden. Tapi walaupun moden, yang saya nak sebut kat sini, kita nak kena ada satu sudut bilik daripada dalam hati suami kita tu, yang dekat situ dia sangat apa? Sweet dia. dia dengan kita tu dia teringat macam tu. Bolehlah juga. Tak kisahlah, cuma dia kalau itulah, dia sebenarnya minum teh tu kan ramai orang minum, dia ada benda yang tak sama, yang orang lain suami lain tak boleh dapat. Aduh. Aduh, nangis saja. Ya, tak apa. Jadi tak apalah. Buat je lah apa-apa yang boleh apa. Buat je lah apa-apa yang boleh apa. Okey, jadi gitu ya. Jadi fokusnya ialah nak mencari perhatian Allah. Aduh, kena ada tisu lagi kali ni. Okey, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samat najah. Barang siapa yang berdiam diri, barang siapa yang banyak diam, dia nanti akan najah, maksudnya dia akan berjaya. Okay. Dekat situ disebut ya, tengok ya, barang siapa diam daripada berkata-kata yang sia-sia, nescaya lepas ia daripada kejahatan lidah. Bermula lidah yang berakal itu, okey. Oh, masya-Allah. Okey, terima kasih. Jadi ini boleh nangis lagi ni. Ya kot, lalu kelakar, campur-campur lah kak. Saya bukan apa sebab saya tak nak susahkan perempuan juga, tapi saya tak nak mudah-mudahkan sangat. Sebab tu saya kata kalau perempuan boleh lah, kalau perempuan boleh hidup macam mak-mak kita dulu kan, cubalah. Sebab moden ni bukan kita punya, bukan orang Melayu punya, dan bukan Islam punya. Yang moden-moden sekarang ni. Kalau Islam punya pun, tuan-tuan tengoklah cerita Siti Aisyah tu. Kan dia bersusah-susah masak untuk Nabi Muhammad, walaupun tak ada apa-apa pun. Nabi ni makanan dia bukannya macam kita ada cukup asam garam semua. Dia apa yang ada.
Tapi kita jangan buat macam tu kat suami kita. Nabi tu sebab dia miskin. Dan Nabi itu pula satu lagi, Nabi mengajar kita, walaupun Nabi hidup macam itu, tapi Nabi mengajar kita supaya kita menyempurnakan suami. Apa yang dia nak tunaikan. Kalau dia kata ni garamnya nak kena 2 kilo, boleh 2 kilo lah. Kalau tak boleh kita makan 2 kilo tu untuk dia je. Kita punya nak kena asing. Jadi macam tu. Jadi suami, untuk perempuan ni suami penting perempuan. Sebab saya melihat ramai sebenarnya. Sebab apa? Saya kan berjalan jauh kan. Saya sebelum saya mengajar ni dulu, saya tercebur dengan kumpulan mak saya punya kumpulan perempuan ni lah. Jadi satu saya tahu. Jadi apa? Macam itulah, jagalah suami tu. Okey. Bermula lidah itu bermula lidah yang berakal itu pada hatinya, maka bermula lidah yang berakal itu pada hatinya, maka apabila hendak berkata-kata kembali ia, jika ada manfaat baginya, maka ia berkata-kata. Jika ada perkataan itu memberi mudarat atasnya, ditahan lidahnya, dan hanya yang bebal itu pada lidahnya, maka okey, kat sini dulu ya. Ditahan lidahnya, berhenti kat situ. Okey, dia kata lidah ni, kalau lidah yang berakal, maksudnya lidah daripada orang yang berakal lah. Lidah yang berakal tu, kalau yang berakal pada hatinya, hati itu menggerakkan, hati yang berakal menggerakkan lidah. Maka apabila hendak berkata-kata kembali, bila lidah tu dah bercakap, kemudian bila dia nak mengulang balik percakapan dia, bererti dia berfikir dulu. Sekarang saya bercakap, makcik saya nak nasi lemak. Makcik pula, Kak Aisyah kan, saya nak nasi lemak. Okey. Saya nak cakap satu lagi, saya nak minta air sirap. Saya bagi contoh ni. Saya nak nasi lemak, kemudian saya nak cakap lagi, saya nak minta air sirap. Saya nak cakap lagi, saya nak minta air sirap tu, saya berfikir. Lepas tu saya nak cakap lagi, saya minta apa pula pun saya berfikir. Jadi setiap kali nak keluar, berfikir. Susah tak? Rumit tak? Itu tasawuf. Kalau kita satu hari sekali je fikir tu. Sehari je fikir, hari ni aku nak buat apa? Kita dah fikir, dah decide, kita pun cakap lah apa yang kita nak buat tu, kan? Jadi kalau di sisi orang yang berakal, dia tu ketika dia nak mengulang cakap dia tu, dia berfikir dulu. Okey. Mana tadi? Perkataan datang memberi. Jadi dia fikir benda tu datang mudarat ke datang manfaat. Kalau manfaat, proceed. Kalau tak datang, kalau mudarat apa? Diam. Okey. Dan hanya yang bebal itu pada lidah, maka berkata ia, barang yang keluarnya maka dikasih Allah Ta'ala bagi barang siapa yang berkata-kata kebajikan. Jikalau tiada berkata ia kebajikan, maka diam ia, seperti sabda Nabi, as-samatu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Okey. Dia kata dia dekat belakang tadi, dia kata adapun lidah yang bebal, dia akan berkata-kata barang yang keluarnya. Maksudnya apa yang dia nak cakap, apa yang keluar je dekat hati dia, terus cakap je. Dia terus cakap je. Maka dikasih Allah, maka Allah kasih siapa? Barang siapa yang berkata-kata kebajikan. Siapa yang berkata-kata kebajikan, Allah kasih. Jikalau tiada berkata ia kebajikan, maka diamlah ia. Maka kalau tak bercakap, kalau tak ada benda yang kebajikan yang dia nak cakap, maka hendaklah dia diam. Sebab Nabi kata kat sini, as-samtu hikmatun. Diam itu adalah satu hikmah. Maksud dia, diam itu satu hikmah yang Allah beri kepada seseorang. Siapa yang ada diam, berarti dia dapat sesuatu. Maksudnya dia ada hubungan sulit khas dia dengan Allah. Barang siapa yang mampu diam, berarti dia ada sesuatu daripada Allah. Wa qalilun fa'iluhu. Kemudian Nabi pun sebut qalilun, sangat sedikit orang yang pelakunya. Pelakunya maksudnya orang yang banyak diam ni sedikit. Yang banyak je bercakap. Dan tidak terkecuali para ulama, kerana para ulama banyak bercakap, dan kepada mereka itu juga ingatan tu disampaikan. Sebab kadang-kadang bercakap macam-macam boleh masuk. Mungkin sombong, mungkin marah, mungkin nak tunjuk ilmu ke, mungkin tak boleh menghasilkan takut. Ulama cakap dia tu mesti menakutkan diri dia dulu, baru dia boleh menakutkan orang. Okey. Bermula akal. Ini tak boleh ke depan ni. Dia ke belakang ni. Boleh pula dia sendiri. Okey. Okey. Ke depan pula dia. Okey.
akal serta ilmu mengangkatkan martabat yang mempunyai dia. Maksudnya akal campur dengan ilmu, dia akan mengangkat orang yang empunya akal dan ilmu tadi tu. Dan bahawasanya bebal itu merendahkan martabat yang mempunyai dia, menurunkan dia daripada martabat yang tinggi. Okey, dekat sini juga tadi disebut bebal dengan akal yang akil. Akil tu orang yang berakal lah. Akil tu orang yang berakal ni nak bercakap dia berfikir. Orang yang bebal, apa dia nak cakap je lah. Apa yang dia tahu cakap je. Suatu ilmu takkan sempurna kalau ilmu tu tidak dipairkan dengan akal. Sebab kalau ada ilmu je, kita besok jadi orang yang kurang ajar. Cakap tengok orang ni tak pandai. Kau ni wuduk salah lah, kau ni sembahyang salah lah. Kau ni kau ni bid'ah lah, apalah semua cakapnya tu kan. Tapi kalau ada orang yang berakal, kita nampak wuduk dia salah, kita cara nak cakap bukan kita cakap wuduk dia salah. Betul tak? Cara kita nak betulkan wuduk dia tu kan caranya lah lain. Kita tak perlu cakap kau wuduk salah, tak perlu. Betul tak? Jadi beza orang berakal dengan tak berakal. Okey, jadi sekarang katakanlah tuan-tuan ada kawan-kawan ataupun ada saudara mara ke yang tak pandai berakhlak. Bila datang rumah kita, sibuk membid'ahkan kita. Tasbih tak boleh pakai. Oh ni kitab Syiah ni dia kata. Kan orang Wahabi kata kita Syiah. Tahu ke tak tahu? Dia kata kita Syiah. Jadi dia kata ni kitab Syiah ni. Jadi kalau perempuan tengok dia ni tak boleh nak dinasihat, gunakan akal tadi. Jadi as-samatu apa tadi? Hikmatun, diam. Bila dia banyak sangat cakap, asyik membid'ahkan kita je, diam je. Diam je, tak payah cakap, tak payah gaduh-gaduh dengan dia. Sebab kalau kita bercakap dengan dia pun takkan ada faedah, dia tak terima dah. Macam tu. Okey, barang siapa ada ia alim, maka tiada baginya akal, nescaya ringanlah ia pada penglihatan segala manusia. Dan tiada beroleh manfaat ilmu selama tiada serta ilmu itu akal. Okey, dia kata kalaulah bagi orang ulama tu kalau dia ada ilmu tapi tak ada akal, ringan dia tu pada pandangan orang awam. Orang awam tak kasih pada dia. Jadi orang awam pun nampak dia bodoh sangat ni. Sebab ada ilmu tapi asyik mengatakan orang salah. Kau ni berdosa macam tu. Tapi kalau kita ada ilmu, ada akal, nampak kita tahu orang berdosa. Kan? Tak pakai tudung ke, seluar pendek ke kan? Macam mana cara kita nak menjinak? Macam mana kita nak bagi dia tak berdosa? Itu baru dikatakan orang alim yang ada akal. Jadi kalau orang alim ni, kita kena pesanlah dekat kita punya anak-anak yang jadi penuntut ilmu, yang bakal jadi ulama. Jangan lekas nyalahkan orang walaupun orang tu salah. Kita lah yang kena korbankan kesihatan kita ke, nyawa kita ke, masa kita ke. Macam mana cara nak tune dia? Kalau kita mampu, buat. Kalau tak mampu, diam. Saya banyak kali cerita kan, dulu tempoh hari ada ustaz daripada Temeloh tu, dia datang berdakwah, baca mukadam je dekat orang-orang gelandangan dekat Masjid Negara. Orang gelandangan tu nak belajar perempuan. Kita yang nampak apa ni gelandangan sampah masyarakat kita katakan. Dia orang tu kita pun tak tahu, memanglah mungkin setengah daripada mereka tu mak berat dia maksudnya pemalas kan. Tapi setengah daripada mereka tu bukan masalah pemalas, dibuang kerja ke, dibuang keluarga ke, ada yang macam tu. Tapi dalam masa yang sama mereka tetap berpaut kepada Allah. Bila berpaut kepada Allah, mereka nak ada satu benda yang amal yang dapat mereka buat untuk Allah. Salah satu daripadanya membaca Quran. Bila nak baca Quran, huruf pula tak kenal. Tetapi Allah takdirkan satu orang daripada Temeloh boleh datang situ mengajar dekat KL. Kita duduk KL buat apa? Ni kita lah, saya lah. Tu saya katakan tadi tu. Jadi kalau kita mampu, kita gunakan masa kita, tenaga kita, pergilah kan buat. Jangan cakap je orang gelandangan ni tak ngaji, alif bata pun tak kenal, tak ada faedahnya. Kan? Seban besar bakul atas kepala tapi tak buat tugas. Macam itulah. Okey, jadi ringan kalau tak ada akal, ringan pandangan manusia kat tadi tu ringan. Okey, tapi dan tiada beroleh manfaat ilmu selama tiada serta ilmu itu akal. Dan ilmu tu tak akan jadi manfaat kalau akal tu tidak hidup. Akal tu tak hidup. Kalau cahaya daripada akal tak ada, ilmu tak jadi manfaat. Sebab itulah bila digunakan ilmu tu, kesudahannya jadi pecah belah. Padahal ilmu tu nur. Al-ilmu nurun. Macam itulah cerita dia. Okey. Jadi kita habislah takat ni dulu. Tuliskan tarikh dia tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. إلهي لست للفردوس أهلا
ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل عدد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي لست للفردوس ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك آل فإن تترد فمن يرجو سواك إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال سبحنا وداركنا فعالين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا يا الله بالفهم رزقنا علما والحكمة ونقلا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, mudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini zawiyah, diberi berkat kepada isi ini zawiyah, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang ternisbah kepada jiran ini zawiyah, dan diberi berkat juga kepada kita semua, yang diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naimin, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya, diberi berkat juga kepada Syekh Omar As-Saifi dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Nazaruddin Al-Jawraki dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Umar Al-Kaf dan diberikan luas kesihatan kepadanya dan dimurahkan rezekinya, diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana yang susah tenangkanlah, mana sempit lapangkanlah, himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun ke dalam syurga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala italih. Saya lupa selalu nak sebut, kalau yang dah tak ada suami, bacalah Fatihah hadiah kepada suami. Kalau dekat kubur, pergi kubur. Kubur pergi bukan nak kena lama. Pergi kubur, saya rasa tak sampai 5 minit saja. Pergi kubur, bagi salam, doa, balik. Lintas pun pergi, lintas pun dah cukup. Pergi kubur.